Hari ini kita masih lagi mengalami suasana yang cukup membimbangkan kita. Walaupun kadar COVID positif menurun, pada semalam 4,000 lebih. Sebelum itu mencecah sehingga 7,000 dan lebih daripada itu. Tapi jumlah kematian masih lagi dalam lingkungan on average 65-67 semalam yang meninggal dunia terkesan oleh kerana coronavirus ini. Itu dari segi kesihatan manusia. Dalam bidang ekonomi, kesannya cukup meluas. Dan ini yang cukup membimbangkan kita. Dan ini menampakkan kepada kita bahawa langkah-langkah yang telah pun dilakukan oleh pihak pemerintah tidak membawa satu hasil yang dikehendaki oleh rakyat di negara ini berbanding dengan banyak negara di rantau Asia. Kadar kematian, kadar positif COVID jauh, kadar pertumbuhan ekonomi jauh berbeza kalau dibandingkan negara Malaysia dahulu sebagai sebuah negara yang sedang membangun pesat. Hari ini ekonomi kita dah pun merudum. Dan ini yang cukup membimbangkan kita, landasan yang telah dibina selama ini menjejaskan usaha kita untuk baik pulih keadaan ekonomi dalam negara kita. Saya sentuh pertama mengenai dengan COVID, kerana kita tahu bahawa COVID ini satu pandemik yang telah melanda seluruh dunia. Tidak ada negara yang terkecuali daripada COVID-19 ini. Kerana kita tahu dan sedar, ianya bukan hanya membawa maut manusia, bahkan juga dia melumpuhkan ekonomi. Tidak mengira sama ada ianya negara yang membangun ataupun negara apatah lagi yang sedang membangun. Kesannya cukup meluas. Hari ini kita sedar dan tahu seperti yang saya nyatakan. Kadar kematian di peringkat negara Malaysia sudah pun mencecah hampir 5,000 orang yang telah meninggal dunia terkesan oleh kena COVID-19. Positif, saya yakin dah pun melebihi daripada 800,000 orang. Ya. Dan di samping itu, kita tahu bahawa peluang pekerjaan, pengangguran dah pun hampir lebih 1 juta orang yang tak berdaftar sektor-sektor pelancongan berbagai. Jadi apa masalah dia sebenarnya? Kalau kita melihat, kita sedar sebagai sebuah negara yang bukan menjadi pengeluar vaksin ini, kurang keupayaan kita. Tapi di peringkat awal, kita tidak mengambil satu langkah yang begitu proaktif, tersusun rapi, rancangan untuk mengatasi masalah ini. Kita sedar dan tahu kalau kita boleh melindungi diri kita, contohnya preventive measure, langkah-langkah untuk mengelakkan kita terjerumus dengan COVID ini, kita akan tidak terjangkit. Bayangkan ada rakyat pada saat ini yang tidak ada COVID ni, bukan positif, kerana mereka mengambil preventive measure. Apakah preventive measure yang dilakukan oleh pihak mereka? Langkah-langkah seperti menggunakan mask, menggunakan sanitizer, tidak ada pergaulan rapat, ya, tidak ada kontak dia, kebersihan pada setiap ketika perlu kita lakukan selepas kita balik daripada pekerjaan. Dan ini merupakan di antara langkah-langkah yang perlu diambil dan perlu dirancang sebaik mungkin untuk memastikan supaya rakyat kita terkawal. Dan bila mana rancangan untuk mendapatkan vaksin dah pun ada pada hari ini di banyak benua, di banyak negara. Malahan kita dapat mendengar Amerika Syarikat rela untuk memberikan hampir 5 juta vaksin kepada negara-negara yang miskin. Begitu juga negara-negara Eropah seperti United Kingdom. Mananya sudah ada keupayaan untuk memperoleh vaksin yang dikeluarkan oleh pihak-pihak pengeluar di merata tempat di seluruh dunia. Apakah jenis vaksin yang perlu kita perolehi? Ada beberapa produk seperti kita tahu dan kita sedar, contohnya Pfizer, contohnya Sinovac, Zeneca, Moderna dan berbagai-bagai yang telah pun diperlakukan oleh WHO, World Health Organization. Dan apa yang penting kepada kita pada saat ini, keutamaan harus kita ambil untuk memastikan supaya kita dapat menyediakan
rakyat kita dalam keadaan yang sihat, terlindung nyawa mereka, ialah kita perlu memperolehi vaksin ini secepat yang mungkin. Kita adakan belanjawan tahun lalu pun, dan kita pun sudah luluskan hampir 300 bilion duit untuk memperolehi perubatan ini. Takkanlah negara-negara lain boleh memperolehinya? Thailand dah dapat, Vietnam pun dapat, Filipina pun dapat, Indonesia juga memperolehinya, Singapura jauh memperolehinya. Takkan kita tidak boleh memperolehinya? Ini yang saya lihat bahawa langkah-langkah yang kita lakukan untuk memperoleh vaksin ini banyak sangat red tape, banyak sangat tindak tanduk yang kita dapat melihat pihak pemerintah gagal untuk mengambil langkah-langkah tersusun untuk memperolehi vaksin ini. Selepas itu, kalau kita mempunyai vaksin, contohnya hari ini kalau Amerika Syarikat dah nyatakan mereka sanggup untuk menyumbang sejumlah 500 juta vaksin yang ada, kita boleh berhubung dengan kerajaan Amerika Syarikat, Presiden Biden contohnya. Kalau pimpinan negara kita berhubung, bukan kita nyatakan kepada mereka kita nak memperolehi vaksin ini oleh kita negara yang miskin, bukan. Tapi berdasarkan dengan negara Malaysia mempunyai kadar kematian yang begitu tinggi, berdasarkan dengan jumlah penduduk hanya 30 lebih juta saja, dan kadar kematian hampir 5,000 orang. Dan ini atas landasan itu, kita boleh rayu kepada pihak pimpinan Amerika Syarikat, Eropah malahan, untuk memperoleh vaksin itu. Dan kita pun bukannya minta supaya secara percuma, kita memperolehnya untuk membayar kadar yang berpatutan untuk membolehkan supaya bekalan ini mencukupi. Takkanlah kalau 500 juta contohnya yang nak didonate oleh pihak Amerika Syarikat, kita beli jumlah mungkin 30 juta daripada 500 juta daripada Amerika Syarikat, daripada United Kingdom. Kita hanya memerlukan, kalau berdasarkan dengan jumlah penduduk 30 juta lebih, mungkin dalam 60 juta vaksin untuk dos yang kedua. Itu pun tidak semua, saya yakin ada di antara kanak-kanak, ada di antara penyakit yang agak kritikal yang kemungkinan tidak membolehkan kita untuk vaksinate mereka ini. Dan setelah kita memperolehinya, bagaimana caranya untuk kita nak agi-agikan? Malangnya pada hari ini banyak sangat red tape, menggunakan MySejahtera, menggunakan berbagai kaedah. Bukan semua rakyat di negara kita ini dapat kita tumbusi mereka, dapat kita hubungi mereka. Ada di antara mereka ini berada jauh di pelosok sungai-sungai, Bukit Bukau yang ada. Kalaupun kita tahu mereka mempunyai handphone, mungkin tidak ada accessibility mereka untuk kita nakkan supaya menerusi sejahtera yang ada. Ini yang cukup membimbangkan kita bahawa keadaan seumpama ini, kegagalan pihak pemerintah untuk menggalakkan seramai mungkin rakyat di negara ini untuk mendaftar. Ada di antara mereka yang telah pun maklumkan saya, dah 4-5 bulan daftar, tapi belum lagi kena vaksinate. Kebimbangan kita galakkan. Contohnya di negeri Sabah, dah ramai yang dah daftar. Masih lagi dalam lingkungan 200,000 yang dah vaksinate. Banyak lagi yang belum mendapat, yang masih lagi nak menunggu giliran mereka untuk dapat vaksinate. Dan ini yang kita harus sedar. Contohnya, kalau kita mempunyai jumlah vaksin yang dah mencukupi, dan kita seharusnya mengambil langkah-langkah, contohnya, Angkatan Tentera Malaysia, berapa jumlah Angkatan Tentera? 1 juta. Polis di negara kita, berapa juta? 1 juta. Lepas itu, universiti. Kita tahu berapa jumlah universiti di negara Malaysia. Kita tahu berapa jumlah pelajar, berapa jumlah lecturers. Dan kita maklumkan kepada mereka, bagi empower agensi-agensi, public sector, private sectors, untuk bagaimana nak distribute vaksin ini. Kita bagi 1 juta kepada tentera. Dalam 2 bulan, complete the process. Execute dari segi distribution of vaksin yang ada. Termasuk bukan hanya Angkatan Tentera, keluarga mereka. Begitu juga. Saya yakin mereka mempunyai keupayaan. Kena vaksin ini bukanlah complicated sangat untuk kita nak bagi dos kepada mereka. Bukanlah seperti kita katakan bahawa penyakit jantung yang perlu dioperate, kanser yang perlu kemo. Ini hanya nak gunakan jarum saja, tebuk di bahu kita, di tangan kita. Mungkin pelajar-pelajar perubatan ataupun Angkatan Tentera yang mempunyai unit kesihatan, mereka boleh melaksanakan. Untuk bagi pihak
pihak kerajaan, pemerintah untuk vaksinate semua yang ada memerlukan bantuan daripada pihak pemerintah yang ada. Ya. Dan kita serahkan kepada contohnya Kementerian Pelajaran. Berapa pelajar yang ada, berapa lecturers yang ada, 3 juta, dan kita bagi mereka vaksinate. Lepas kita bagi vaksinasi kepada mereka, maka kita bukalah universiti, kita buka sekolah. Ini tidak. Sekejap kita buka, sekejap kita tutup. Pasal apa kita tutup? Pasal spike. Ada satu kluster di sekolah itu. Macam mana kita nak lockdown kalau tidak ada ubat? Sepatutnya bila mana kita mengambil langkah lockdown dalam keadaan tak ada vaksinasi, maka kita harus ubati mereka, bagi vaksinate. Ya. Dan mereka, saya yakin selepas kita vaksinate, gunakan kaedah-kaedah contohnya yang very tight kaedah SOP. Ya. Ke sekolah, lecture, gunakan mask. Ya. Lepas itu balik daripada kuliah ke hostel kita, jaga kebersihan. Saya yakin mereka akan terlindung. Kita kena percaya dengan sains, iaitu kalau sekiranya kita mengambil ubat ini, maka 80%, 70% daripada tubuh badan kita, insya-Allah ada jaminan kita akan selamat, terlindung sekurang-kurangnya. Tidaklah 100%. Seumpama manusia, kalau dia lepas bedah jantung, semua dah di bedah, lepas itu kalau dia masih melakukan hisap rokok, minum berbagai-bagai, saya yakin walaupun kita boleh katakan 70%, dia akan terus menghadapi penyakit jantung kerana tidak mengelakkan diri mereka untuk terlindung daripada terjangkit ataupun wabak penyakit yang mereka rasai ini. Dan ini antara langkah-langkah yang harus dilakukan. Ya. Contohnya bagi public sector yang ada semua, ya, hospital, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, sektor pendidikan yang ada. Saya yakin kalau kita dapat mobilize this, gerakan dalam jangka masa tidak kurang, tidak lebih daripada 3 bulan, kita dapat vaccinate rakyat kita dalam anggaran kemungkinan 200,000, 300,000, 500,000 malahan. Ya, satu negeri berapa ratus ribu. Ya, kalau dalam satu hari contohnya kita ada 14 tempat. Yang ada kalau satu tempat 50,000, dah pun 500,000. Kita boleh laksanakan di seluruh negara kita dalam satu hari. Ya, tapi ini memerlukan satu bekalan yang mencukupi. Yang keduanya, sistem pengagihannya untuk dapat kita vaksinate rakyat di peringkat akar umbi. Di samping itu, contohnya pihak swasta. Malangnya tidak ada koordinasi yang begitu terancang rapi dengan pihak swasta bagaimana kita nak vaksinate. Ya, terkadang itu kita hanya mengambil langkah close down kilang. Close down itu bukan essential. Yang ini tak essential, yang ini essential, maka buka mereka. Ya, dasar itu memang boleh digunakan pakai, tapi bukannya satu dasar yang berkesan. Saya yakin kalau sekiranya kita bekerjasama dengan pihak swasta, contohnya, kita jumpa dengan semua kilang yang ada. Kita kena bertanya dengan mereka sama ada mereka mampu untuk membeli vaksinasi untuk pekerja mereka. Ya, kalau mereka tidak mampu, mungkin kerajaan menampung sebahagian daripada vaksinasi itu untuk melaksanakan. Dan kita bagi tempoh kepada mereka 2-3 bulan. Saya yakin banyak kilang-kilang yang mempunyai keupayaan untuk membeli vaksinasi untuk memastikan pekerja mereka boleh datang ke kilang-kilang untuk bekerja. Saya yakin kalau dalam tempoh 3 bulan kita bagi, mungkin dalam 1 bulan mereka boleh laksanakan kerana mereka nakkan supaya bisnis mereka beroperasi. Ya, kalau kita galakkan mereka untuk memperolehi vaksinasi ini dan mereka melaksanakannya, saya yakin mereka boleh berfungsi dengan baik. Kalau dah kita katakan semua kilang pekerjanya daripada masuk ke kilangnya, lepas itu balik kepada tempat tinggal mereka menggunakan SOP yang rapi, yang tersusun, yang guidance, saya yakin mereka akan terlindung. Dan perlu bagi kita, janganlah buka sampai 30%, 20%, completely open. Ya, kita galakkan kalau semuanya daripada pekerja mereka dah pun vaccinated dalam lingkungan berapa peratus pekerja-pekerja yang ada, maka kilang mereka boleh dibuka. Dan saya yakin ini akan tidak melumpuhkan ekonomi kita. Dalam keadaan yang kita lihat pada hari ini membimbangkan kita. Yang sekejap tutup, yang sekejap buka, tak ada koordinasi dari segi dasar. Dari satu kementerian kepada satu kementerian. There must be a clear cut dari segi dasar yang perlu kita lakukan untuk memberi keyakinan kepada bukan hanya pelabur dari luar, bahkan juga pelabur dari dalam negara kita.
untuk menyuburkan pertumbuhan ekonomi di dalam negara kita. Dan di samping itu, kita dapat melihat hari ini peranan pihak kerajaan hanya tertumpu kepada pihak kerajaan saja sebahagian besar. Ya. Malahan pihak swasta tidak begitu proaktif dari segi memainkan peranannya. Kenapa? Mungkin kita tidak menggalakkan mereka. Private hospital yang ada. Saya yakin private hospital yang ada di negara kita cukup banyak. Dan mereka memperolehi berbagai ubat. Tanpa kawalan pihak kerajaan, dah pun mereka mungkin berhubung dah berpuluh tahun dengan pembekal-pembekal daripada Eropah, daripada Amerika Syarikat. Kawalan bolehlah kita lakukan serapi mungkin, jangan ubat yang dibawa tidak diperlakukan oleh bangsa-bangsa bersatu World Health, WHO, tapi kita galakkan mereka untuk membeli ya ubat-ubat, vaksin, sama ada Pfizer, sama ada Sinovac, sama ada Zeneca, dan yang dah diperlakukan oleh WHO. Selepas itu, hospital ini empower mereka, swasta, untuk mengambil patient mereka, ya, pelanggan mereka daripada orang awam yang mungkin ada di antara kita tidak mau berbaris di dewan menunggu berjam-jam untuk nak mendapat vaksinasi. Mereka mempunyai kewangan mungkin mampu dan boleh nak belanja RM100, RM200 sekali jet yang ada. Saya yakin ada di antara orang-orang rakyat di negara kita yang mempunyai keupayaan dan tidak perlu untuk mereka berdaftar berbaris panjang di dewan-dewan. Mereka hanya datang ke klinik, kita register, ada nama mereka dan kita masukkan dalam pengkalan data dan kita galakkan. We have to empower the private sectors to do vaccination as well. Kalau sekiranya kita selaku pemerintah, kita empower, kita bagi license kepada hospital swasta. Contohnya untuk bedah manusia, kansernya, jantungnya, takkanlah ini COVID saja. Nak letak jarum ke bahu. It's not a very complicated operation to just do a jab to one person. It can be done by anyone, but you train them, ask them to ask those patients ada complication, sakit jantung ke, sakit darah tinggi ke, berbagai, dan setelah itu tanda tangan mereka berlakukan, maka kita hanya jab mereka. Bukannya berat sangat, tapi malangnya kita banyak menggunakan kaedah-kaedah red tape yang sehingga membantutkan langkah untuk kita mengatasi masalah kadar vaksinasi yang begitu rendah di negara kita. Kena kita nakkan semuanya kuasa di bawah tangan kita. Dan ini yang harus kita beri, kita katakan empower those people who has been there for years and trust them. Ini yang kita katakan, kalau kita bagi keyakinan mereka mampu untuk mengubati manusia sakit jantung, darah tinggi, takkanlah kita tak boleh empower mereka untuk dapat perolehan vaksinasi dan memberi ubat kepada regular patient mereka yang ada di seluruh negara. Dan saya yakin ini akan dapat mempercepatkan proses bukan hanya pengagihan, bahkan juga kadar vaksinasi di peringkat negara Malaysia.